Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, SIBO dan IBS ada beza ke? Jom membawang. So, korang ada SIBO ke? Atau korang pesakit IBS? Ada tak rasa sakit perut, perut tegang, angin tak mau keluar, berulang kali sakit, lepas makan perut kembung sangat, makin malam makin kembung, terasa seperti mengandung 6 bulan, mood pun hilang. Mungkin korang sedang mengalami masalah SIBO atau IBS. Alamak, bagaimana mahu tahu apakah masalah korang sebenarnya? Pertama sekali, dalam kedua-dua kondisi ini, kita perlu rule out the red flags. Maksudnya, apa yang bukan masalah kepada kedua-dua ini. Yang pertama, korang ada masalah anemia atau kurang darah, atau ada milina atau najis berdarah yang kerap berlaku. Ia boleh jadi fresh blood ataupun old blood. Kerap buang air besar di waktu malam selepas tidur. Maksudnya dah tidur, lepas tu bangun buang air besar. Number 4 is berat badan menurun dengan cepat tanpa penjelasan dengan keadaan tu. Number 5 is jangkitan kuman IBD, iaitu inflammatory bowel diseases, sakit perut bersama dengan demam, ataupun ada penyakit gut, contohnya celiac disease, Crohn's disease dan sebagainya. Ataupun number 7, diarrhea yang disebabkan oleh diet. Ataupun number 8, ada obstruction atau ketumbuhan dalam usus seperti kanser. Okey, kalau dah rule out perkara yang disebutkan tadi, barulah kita boleh fokus balik kepada masalah di bilik bawah ini. Seperti yang diberitahu dalam episod lepas, SIBO adalah sebahagian daripada IBS. 70% pesakit IBS menghidapi SIBO. IBS tidak diketahui dari mana asal inflamasi ini, dan ini adalah gabungan kesakitan-kesakitan yang diklasifikasikan sebagai iritasi pada usus kecil dan usus besar. Sebagai contoh, ada klien saya yang mengalami gangguan pada pembuangan setiap bulan. Apabila hampir kepada masa haid, IBS-C, iaitu constipation ataupun sembelit, datang, dan pada hari haid itu sendiri, IBS-D, iaitu diarrhea ataupun cirit, mula menyapa. Kesakitan yang dialami adalah sakit perut selepas buang air besar dan tidak puas dan ada lendir kadang-kadang. Kekerapan ke bilik air juga bertambah disebabkan oleh kesakitan perut dan tidak puas itu, dan diakhiri dengan rasa pedih. Adakah ini normal? Ia akan menjadi sesuatu yang tidak normal sekiranya ia berlaku setiap bulan, mengganggu aktiviti harian serta mengganggu emosi. Nampak tak coraknya? Berulang kali, sakit, masalah pembuangan, ini adalah gejala dan semboyan yang telah saya beritahu minggu lalu. Namun bukanlah kepakaran saya untuk membuat diagnosa. Ini perlu bertemu dengan doktor ataupun pakar kesihatan untuk mengetahui keadaannya. Dan IBS banyak berlaku di kalangan wanita kerana pertukaran hormon yang berjalan dalam masa sebulan, iaitu hormon progesteron dan estrogen. Dan yang juga menyumbang kepada masalah ini adalah jumlah serotonin yang dikeluarkan. Sebenarnya hampir 60% pesakit IBS adalah wanita dan berumur 50 tahun ke bawah. Kita ulang kaji sedikit. SIBO berlaku apabila lebih dari 10 juta mikrobiom bercecair wujud di dalam usus kecil. Okey, maksudnya jumlah mikroorganisma, mikrobiota dalam usus kecil itu lebih daripada 10 juta. Sepatutnya ia kurang dari 10 juta, kan? Sebenarnya sebelum ini para gastroenterologist atau penyelidik berpendapat bahawa usus kecil tidak terdapat mikrobiom, iaitu sterile. Namun sejak penemuan perhubungan paksi otak dan sistem pencernaan atau brain gut axis, maka barulah fungsi mikrobiom ini mula diketahui kepentingannya. Namun dalam persekitaran gut kita terdapat suatu sistem suap balik yang saling bergantungan atau feedback mechanism yang stabil. Just nice, tapi sangat sensitif. Bagaimana? Jika terlalu banyak satu jenis mikrobiom, ini akan menyebabkan badan kita sakit. Sakit yang berasal dari gut ini
banyak kesannya pada badan, iaitu ke seluruh sistem tubuh badan, terutamanya sistem pertahanan ataupun immunity. Terdapat kajian yang sedang berlangsung dan sedang dilaporkan akan dunia mikrobiom atau mikrobiota ini kepada badan kita, di mana dengan membetulkan jumlah mikroorganisme ataupun mikrobiom ini dapat menurunkan kadar keradangan yang berlaku di dalam tubuh. Okey, apa perbezaan antara kedua-dua sakit ini? Gejala dan semboyan kedua-dua kondisi ini adalah hampir sama. Sakit perut, susah membuang air besar ataupun cirit, perut terik, kembung dan sebagainya. Adakah penting untuk kita diagnosiskan ataupun mendapatkan diagnosa kepada kondisi-kondisi ini? Jawapannya ya dan tidak. Ya, supaya kita tahu apakah sebenarnya yang menyebabkan kita sakit sangat dan kerap. Ya, supaya kita boleh repopulate ataupun menambahkan kembali mikrobiom yang sepatutnya ada pada kawasan yang sepatutnya, atau menentukan cara untuk memulihkan gut kita. Tidak, kerana kedua-dua ini sebenarnya menyebabkan inflamasi pada gut. Cara merawatnya adalah sama, actually hampir sama ataupun exactly the same in a way. Ini menurut pendekatan secara holistik. Pada masa yang sama, sekiranya kita berjumpa dengan pakar, mereka mungkin akan memberikan antibiotik untuk membunuh semua mikrobiom pada usus kecil dan mungkin seluruh gut, supaya mikrobiom baru boleh ditumbuhkan pada seluruh gut pada tempat yang sesuai. Ini dengan pemberian probiotik, prebiotik. Untuk kesakitan yang melampau, ubat tahan sakit akan diberikan. Bagi masalah emosi, antidepresan ataupun ada alternatif lain, hipnosis dan juga rawatan-rawatan emosi akan dicadangkan ataupun diberikan. Bagi masalah angin, ubat pecah angin seperti Sameticon akan diberikan. Kalau di klinik Taqwa, ubat yang agak popular adalah Kuplaton. Untuk masalah IBSD, iaitu diarrhea ataupun cirit, loperamide atau cholestyramine atau ubat anti-cirit akan diberikan. Untuk masalah IBSC, iaitu constipation ataupun sembelit, laxative seperti psyllium husk, lactulose. Secara holistik, pendekatan yang dilakukan adalah merawat inflamasi usus itu dengan menasihatkan klien supaya mula menjaga jenis makanan. Makan makanan yang tidak berkanji ataupun kanji rendah, iaitu rendah indeks glycemia, rendah gluten, ataupun berada dalam kumpulan FODMAPs yang rendah, tinggi probiotik, mengambil juga prebiotik, berpuasa ataupun mengamalkan intermittent fasting. Mungkin juga sekiranya agak parah, intervensi seperti yang disebutkan di atas, iaitu memberikan antibiotik, antidepresan, ubat tahan sakit juga akan dilakukan. Sedikit info, FODMAP adalah fermentable oligosaccharide, disaccharide, monosaccharides dan polyols. Ia mengandungi beberapa jenis karbohidrat yang difikirkan boleh menyebabkan trigger pada gejala dan semboyan pada saluran gut seperti IBS dan SIBO. FODMAPs adalah rantaian karbohidrat pendek yang sangat tinggi kebarangkaliannya melalui proses penapaian ataupun fermentation di dalam gut. Ini bermakna makanan jenis ini akan melalui proses perubahan kimia di gut yang akhirnya tidak diserap kembali di dalam gut. Apabila makanan ini sampai ke usus besar, mikrobiom akan memprosesnya dan hasilnya adalah gas serta jenis-jenis kimia yang akan menyebabkan kembung dan sakit perut. Ini tidak baguslah untuk sakit IBS dan SIBO. Jadi, dalam mengenai masalah SIBO dan IBS, kita perlu identify ataupun mengenal pasti, merancang perubahan yang sepatutnya, dan akhir sekali memerlukan disiplin yang sangat tinggi untuk membetulkan kembali sistem gut. Saya akhiri dulu di sini. Minggu depan, saya akan ada personality lain untuk kita bincangkan bagaimana cara merawat, dan jika ada soalan-soalan berkaitan, boleh bertanya kepada saya di page ini atau di bahagian komen. Harapnya kali ini tidak ada berlaku sebarang masalah teknikal ya. Okay, bye.